Okey, Dr. Azian silakan. Dr. Azian. Dr. Azian silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. sejahtera dan selamat datang ke webinar Perubatan Komplementari Islam Anjuran College Universiti Antarabangsa PIKOMS dengan kerjasama gabungan Perawat Muslim Malaysia dan Professional Islamic Support Nature Group United Kingdom. Saya Nur Azam Abdul Rahman adalah moderator anda pada sesi webinar hari ini. Saya juga adalah penolong setiausaha Gabungan Perawat Muslim Malaysia. Bersama kita pada hari ini ada 3 panel pakar yang akan membicarakan 3 topik berkaitan dengan perubatan komplementari Islam secara holistik. Kita kerap mendengar ataupun kita pernah mengikuti tentang seminar perubatan Islam yang selalunya tajuknya berkisar pada gangguan jin, tetapi pada hari ini kita akan mengupas dari sudut sains perubatan dan juga sains kesihatan, kerana perubatan ini sebenarnya mencakupi aspek yang sangat luas, sama ada dari sudut aspek etiologi maupun daripada aspek farmakologi. Jadi untuk membicarakan topik ini bersama kita ialah Profesor Dr. Wan Azizi Wan Sulaiman, Naib Chancellor College Universiti Antarabangsa PIKOM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, alhamdulillah. Di KL ke Prof? Di KL, PKPB. KL ya, okey. Dan panel kita kedua adalah Dr. Wan Nasharuddin Wan Abdullah dari Pusat Al-Quran dan As-Sunnah United Kingdom. Assalamualaikum Dr. Wan. Alhamdulillah. Bukan United Kingdom, Universiti Kebangsaan Malaysia. Daripada UKM ya. Kat mana tu Bangi ya, UK Dr. Wan? UKM. Dia Bangi. Okay, dan panel kita yang ketiga Encik Hamidur Rahman. Assalamualaikum daripada England, daripada United Waalaikumsalam Kingdom. warahmatullahi. Suasana masih lagi subuh ataupun dah waktu duha ke? Masuk subuh ni. Masih subuh lagi ya. Okey. Habis lah. Okey, baiklah, dengan tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan dulu topik yang pertama yang akan dibentangkan oleh Profesor Dr. Wan Azizi Wan Sulaiman. Profesor adalah seorang medical doctor, merupakan graduan Universiti Sains Malaysia, dan Prof juga mempunyai master dalam bidang herbal medicine dan PhD dalam bidang farmakologi daripada Australia. So, jadi saya dengan ini menjemput Prof untuk menyampaikan topik farmakologi dan farmaseutika dalam pemakanan sunnah. Silakan Prof. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdai wa shifaiha wa nuril absari wa daiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada petang ini saya ucapkan terima kasih pada saudari Dr. Nur Azian selaku moderator yang merupakan teman rakan seperjuangan saya dalam kajian-kajian sebelum ni tentang perubatan Islam. Dan bersama saya juga Dr. Wan Nasharuddin, guru saya yang banyak saya belajar tentang tib nabawi dan juga pemakanan sunnah ini. Dan saudara Hamidi daripada UK jauh. Kita buat webinar ini daripada UK, daripada Professional Support Group Pisang sebenarnya, bukan pisang, Pisang nama dia, daripada UK. Dan juga tim saya daripada PIKOM yang mengaturkan kita punya webinar. Alhamdulillah, sesungguhnya walaupun musibah Covid itu datang, dia banyak memberi juga kita punya norma-norma baru, terutamanya kita dapat melakukan webinar bila-bila masa sahaja, di mana sahaja, dan tak perlu kita datang dekat pun, kita boleh bersama-sama berkongsi ilmu, apa saja ilmu. Dan kami di PIKOM merasa cukup berbangga dan cukup berterima kasih pada Puan Dr. Nur Azian kerana sudi untuk mengadakan bersama kami PIKOM dalam topik yang cukup bagus tentang perubatan komplementari Islam, ataupun kita tahu bahawasanya traditional complementary medicine ini sudah jadi satu bidang yang besar di Malaysia, diiktiraf WHO. Jadi kita lihat satu peluang untuk kita berbincang, terutamanya dalam konteks perubatan Islam dan komplementari ya. Topik diberikan tentang pemakanan sunnah. Alhamdulillah, bersama saya bersama kita pada hari ini dalam pendengar-pendengar FB, mungkin penonton FB juga dalam Facebook. Saya akan cara live dalam Facebook platform.
Okey, kita mulakan terus. Okey, saya di PIKOM kita PIKOM sebenarnya stand namanya adalah Peserawi International College of Medical Sciences. Jadi kami punya main campus di dia punya Houston ataupun Batu Muda dekat Gombak ni, dekat Batu Cave. Alhamdulillah di bawah kami, di bawah Mawib, sebenarnya Mawib adalah untuk banyak membawa gagasan untuk enhance socio-economic status anak-anak Islam kita ni dalam B40 terutamanya, untuk promote Islam dalam field of education, health services, dan juga akhirnya kita nak bawa satu gagasan iaitu wakaf universiti dan bawa konsep rahmatan lil alamin. Kita promo dulu pesanan penaja dulu Dan alhamdulillah macam Dr. Azan sebut tadi, saya seorang jurusan kedoktoran dalam bidang perubatan dan juga kedoktoran dalam bidang falsafah dalam farmakologi. Sebelum ni saya di UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Saya secara langsung menjadi director dalam natural products dan juga dalam halal farmasi, dan juga dalam Malaysia punya halal pharmaceutical guideline. Okey, baik. Kita terus kepada topik kita pada petang ini, iaitu kita nak bicarakan tentang perubatan sunnah ataupun preventive medicine. Jadi sebenarnya maaf sekejap. Okey, kita lihat kita background saya, tak apa. Sebenarnya saya pernah bentangkan topik ni di Moskow. Ini Bolshevik Theatre, kalau tengok dalam gambar tu. Saya pernah present topik yang sama di Moskow dan nak share betapanya di Moskow rupanya ramai Muslim, dan antara masjid terbesarnya dibuat oleh Turki. Recep Tayyip Erdogan boleh muat 2000 jemaah pada satu masa. Dan kita lihat negara kita cukup being blessed, our country ni, as one of the mega biodiversity. So we have a lot of natural product. So a lot of natural product actually the drugs nowadays, the modern medicine jadi coming from the natural products. So a lot of phytochemical dalam tu yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik kepada tentang perubatan Islam ataupun saya lebih kepada perubatan sunnah, perubatan tib nabawi. Di dalam kajian saya, dalam kajian yang saya lihat, ada satu buku dibuat oleh satu doktor di South Africa, bagaimana mengumpulkan sebenarnya banyak hadis-hadis tentang penyakit dan juga tentang perawat. Dan contohnya banyak hadis tentang hygiene, cleanliness and habit of eating dan drinking. Dalam slide itu dalam slide itu yang ada gambar madu tu, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam perut kita ni kebanyakan penyakit datang daripada perut, berpunca daripada perut. Dan perut sebenarnya kita tak boleh kenyang sangat, kerana 1/3 of air, 1/3 of food and 1/3 of water. Dan kita kembali pada preventive medicine. Jadi kita lihat bahasanya perubatan sunnah ataupun tib nabawi itu, apa saja yang kita merujuk kepada words and action of Prophet Muhammad SAW with reference to disease, sama ada dalam bentuk treatment, dalam bentuk penjagaan pesakit. Dan ini juga termasuk dalam bentuk actual word of Prophet Muhammad SAW tentang perubatan, sama ada dia mendapat sendiri rawatan ataupun rawatan yang dia sendiri dia observe tapi no objection, ataupun perubatan yang Rasulullah SAW sendiri yang pernah dengar dan tidak menghalang para sahabat untuk melakukan treatment. Dan secara dasarnya juga tib nabawi itu berkisah tentang guidance tentang physical dan juga mental health. Kita lihat sini ialah physical dan mental, ya. Dan dari situlah dia cover preventive medicine, curative medicine. Hebatnya sebenarnya perubatan Rasulullah SAW tadi. Okay, seterusnya di dalam ayat Quran, bagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan bahawasanya, ayat Quran menyatakan bahawasanya Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW telah pun sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Iaitu telah diturunkan sempurna. Jadi kesempurnaan Rasulullah SAW itu termasuk juga dalam perubatan. Kerana perubatan merupakan satu bidang yang besar. Dan di situ dah kita lihat betapanya agungnya Islam tadi. Dan kita lihat tokoh yang utama adalah bagaimana Ibn Sina telah menerbitkan Canon of Medicine, ataupun satu buku tentang merupakan father of physician lah. Banyak lagi Ar-Razi dan sebagainya. Dan ini kita lihat gambar yang Ibn Sina ni berasal daripada Iran. Kuburnya masih berada di Iran, antara Persian medicine, yang orang-orang Parsi dulu bila mereka masuk Islam, memeluk Islam, mereka banyak merawat Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan Parsi tu antara sejarah yang sebelum Rasulullah SAW lagi kan. Jadi ini kitab-kitab dia dan potret gambar dia. Secara rasanya Canon Medicine memiliki ada 5 volume
Hebatnya orang dulu, dia boleh menulis buku yang tebal, dan cara tak langsung dianya disiplinnya adalah etiologi, punca-punca penyakit, patologi, diagnosis, treatment, dan juga banyak lagi kajian saintifik. Cara dasar juga, apa perbezaan antara probatif medicine dengan perubatan hari ini? Adakah perubatan nabawi itu sudah tertinggal ataupun tak relevan? Okay, tapi kita nak faham dasar dia adalah antara perbezaan yang besar adalah modern medicine, kalau baca belah kanan tu, medical practice di bawah tu, conventional medicine are based on doctrine of specific etiology and germ theory, maknanya penyakit yang disebabkan COVID, bakteria, virus dan juga parasit. Dan illness adalah result of physiological or biochemical imbalance, disebabkan oleh infection. Dan treatmentnya adalah untuk mengurangkan tanda-tanda ataupun gejala. Whereas on the other side, medical dalam tip nabawinya adalah based on principle of paling kita belajar physics, humor, temperament dengan lifestyle. Dan illness adalah disebabkan tidaknya wujud imbalance between the two, between all the element tadi. Dan objektif sebenarnya adalah untuk mengembalikan keseimbangan. Kalau perubatan moden dia nak mengurangkan, tapi kalau perubatan tip nabawi ataupun perubatan tradisional ini lebih nak mengembalikan keseimbangan. Reductionist approach on western bring back ataupun stimulus back the body kalau dalam perubatan sunnah, perubatan tradisional. Ini antara dua karangan yang sepatut dimiliki oleh semua orang Islam di Malaysia dan juga di dunia, ialah tentang dua syarah buku yang besar oleh Ibn Al-Qayyim dan juga oleh As-Sayuti yang telah ditulis. Buku ni cukup bagus, yang penuh dengan review dan juga penerangan. Nah, soalan ditanya, adakah relevan tip nabawi atau perubatan sunnah pada hari ini? Sebelum kita pergi pada farmakologi dengan pharmaceutical. Jadi cara dasarnya, perubatan tip nabawi sudah pun menjelaskan sejelas-jelas banyak tentang penyakit, lifestyle. Saya taruh dalam kotak tu ialah healthy lifestyle, promotion of gaya hidup sihat. Dan Rasulullah SAW menekankan prevention is better than cure. Dan kita lihat hari ni, walaupun COVID cantik gambarnya, dia cukup memberi disaster kepada seluruh dunia. Tetapi what we have learned from COVID is all about cleanliness, kebersihan. Kan, kita tak kena jaga sanitize, jaga diri kita. Dan apa lagi, kita tetap belajar tentang wabak, betapa bahayanya wabak dan bagaimana untuk kita menangani wabak, ya. So this all contagious or epidemic diseases yang cukup bahaya. So ini pun disebut dalam prinsipalnya, disebut dalam tip nabawi. Jadi cara dasarnya tip nabawi memang relevan. Contohnya ada satu hadis daripada Muslim, ini adalah likulli da'in dawa. Mungkin Dr. Wan Nasruddin boleh cerita lebih detail, iaitu setiap penyakit Allah Ta'ala buat dia punya penawarnya. Hadis yang cukup mudah, likulli da'in dawa, ya. Jadi setiap penyakit ada ubatnya. Jadi kita kena sentiasa mencari. Itu antara prinsipal ialah sentiasa mencari remedy. For when the sick person is aware that there's, for his illness there is a remedy. So kita kena cari jalan, cari dia punya penawarnya. Alright, cuma dalam statement Rasulullah SAW menyebut, whoever is treated with remedy that Allah has made permissible will be cured, but whoever is treated with remedy that Allah has made impermissible will certainly not be allowed by Allah. Maksudnya Allah jual lah yang penyembuh. Kita hanyalah mencari mencari research, kita mengkaji, right? Untuk ini. Secara dasar kat prophetic medicine, perubatan Rasulullah ni adalah menekankan apa dia jenis masalah penyakit. Kalau dalam modern medicine kita ada pathology of diseases, kita ada international classification of diseases, kita ada DSM-5, DSM-5, ya. So dalam ni pula yang mana tentang penyakit lah, Rasulullah SAW menyatakan jelas, is the sickness of the heart and sickness of the body. Ini disebutkan Ibn Al-Qayyim, iaitu sebenarnya penyakit itu berpunca pada dua penyakit, iaitu penyakit hati dan penyakit fizikal. Dan sebenarnya hati tu sebenarnya adalah jantung, heart. Itu orang dalam Melayu dia silap, bahaya jantung tu adalah, hati tu adalah jantung, bukannya liver. Dan kerana apa? Sebab the heart contain two worlds within itself, between physical and spiritual. Jadi tip Nabi menekankan keseimbangan daripada ini. Okay, dan saya sebut sebenarnya ialah dalam Islam dan prophetic medicine menekankan sangat bahawa healing comes from Allah SWT. No matter what we are actually searching or doing any treatment, at the end of the day, kebergantungan, kepercayaan
kita kena bergantung kembali pada Allah Subhanahu. The outcome is dependent on the will of Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala in control in every aspect of our life. Jadi next adalah tentang ini kita nak kembali probiotic medicine. Dia adalah satu daripada traditional medicine, kerana dia telah satu tamadun yang sudah 500,000 tahun yang dahulu. Malah Parsi tadi Ibn Sina pun kurun ke berapa ya, sudah selepas Rasulullah 500 tahun 400 tahun masih lagi wujud dia punya sistem. Antara dia punya konsep adalah dia panggil physis. Physis ni sebenarnya adalah lebih kepada dia panggil, kalau dalam bahasa Cina dia panggil chi, kalau homeopati dia panggil life force, kalau dalam naturopathy panggil nature. Actually adalah kita punya inner energy. Cuma dalam perubatan moden dia sebut immune system or antibody. Antibody dah sekarang disebutkan COVID vaksin kan, kita sebut COVID vaksin kerana body kita gagal menghasilkan antibody melawan COVID. Jadi kita nak cari vaksin. Kerana vaksin tadi perlu untuk stimulus badan kita untuk mimic the COVID-19 infection so that our body can produce the natural antibody. So natural antibody itulah dia panggil immune system, yang kalau saya pergi ke saya punya channel Dr. Wan Dr. Aziz, saya cerita macam mana tentang our body army. Kita ada neutrophil, kita ada macrophages yang tugas dia adalah untuk memakan dan melawan segala penyakit dalam tubuh kita. Alright, jadi itu adalah physis, itu kita punya. Dan kedua adalah temperament. Ini adalah traditional medicine, iaitu adalah konsep 4 elemen, iaitu tanah, air, api dan angin. Earth, water, air and fire. Mana-mana perubatan tradisional dia bergantung pada 4 elemen teori ini. Dan seterusnya, temperament tu ada berbagai. So keseimbangan, the most evenly balanced all temperament inilah yang menjadikan kita ni perfect, ataupun kita akan jadi inilah mental, emotional dan spiritual kita yang akan membentuk temperament. Dalam bahasa moden kita sebut ini adalah genetics makeup of our body. Tapi dalam perubatan lama disebut 4 temperament tadi, 4 elemen ya. So nak tahu, it is more important to know what sort of person has a disease than to know what sort of disease a person has. Maksudnya kita tahu kita ni jenis mana, kita ni bakal mana, genetik mana, so that daripada situ kita tahu. Sebab itulah Rasulullah SAW bila nak kahwin suruh tengok memilih isteri tu melihat kepada masa dia, iman dia dan sebagainya ya. Jadi penting. Dan konsep ini adalah humus. Ini adalah humus ni sebenarnya adalah liquid. Dia ada liquid ataupun fluid dalam tubuh kita. Jadi ada 4 juga, iaitu adalah blood, phlegm dan bile. Ada yellow dan juga black bile. Ini adalah cairan dalam tubuh kita. Ini pun penting dalam perubatan tradisional, dibahaskan oleh Imam As-Sayuti tadi dalam buku. Dan keseimbangan 3 elemen inilah, iaitu temperament, humus, dan yang ketiga adalah variable factor, adalah kita punya lifestyle. Dan physis adalah kita punya genetic compound ataupun kita punya immune system tadi dalam badan kita. So health will only be maintained as long as the overall quality of the humus is in harmony with the overall quality of the temperament of individuals. Maksudnya dalam Islam dia menekankan konsep keseimbangan rohani, jasmani dan juga spiritual. Sebab tu kita makan berlebihan tak boleh, ibadah berlebihan pun tak boleh, puasa hari-hari pun tak boleh, dia larang oleh Rasulullah. Baik, yang seterusnya saya baru nak masuk ke topik. Belum lagi, ini tentang konsep kan bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu dipesan oleh Rasulullah SAW. The guidance prophet to Sayyidina Ali adalah reflect the principle that lost health may be restored through maintaining homeostasis ataupun keseimbangan. Itu, tapi dia kata kena lawan through opposite and precautionary measures. Maksudnya adalah prevention pun ada dan kita kena lawan cara reverse. Baik, kita cerita sekarang tentang pharmacology, tentang medication. Dalam Tib Nabawi yang dikupas oleh Imam As-Sayuti tadi, ialah Rasulullah SAW banyak menggunakan natural medication ataupun herbal medicine. Nah, kita akan pergi kepada pharmacology now, kepada makanan sunnah. Dan cerdasnya Rasulullah SAW dalam Tib Nabawi ini menggariskan, ada As-Sayuti tadi menggariskan ada 4 jenis, iaitu adalah medicine with no obvious effect on the body, iaitu adalah makanan yang dia tak banyak efek tapi dia adalah makanan food with medicinal properties. Itu A. Medicine ada efek, maksudnya dia low potency medicine. Nombor 3 adalah medicine that can be potentially harmful. Maksudnya dia toxic. Ataupun medicine can be life threatening, maksudnya makan herbal tadi pun boleh ada yang mengandungi racun yang menyebabkan kematian. Jadi dah digariskan sebenarnya oleh Rasulullah SAW.
Contoh dia ada, kalau last step a medicine to combat a cold disease should predominate jadi dia ada satu, maksudnya dia kena tengok body kita. Adapun modern medicine lebih pada dia design one size for all. Maksudnya kalau saya buat paracetamol 500 mg, kalau saya buat COVID-19 vaksin, dia ada certain dose. Tapi dose tu dibuat kajian, dia sebenarnya adalah universal dose. Tapi dalam perubatan moden, perubatan tradisional, perubatan prophetic medicine pun dia tidak menggunakan uniform dose, tapi sebaliknya dia lihat pesakit demi pesakit. Jadi istilahnya one size does not fit for all. Ini adalah merupakan Ibn Sina collectionnya, bagaimana ubat-ubat tu diklasifikasikan mengikut pesakit tadi. Ini contohnya herbal medicine yang dibuat dia punya monograf. Okay, saya hanya nak sentuh pasal 2 je compound tentang bagaimana Black Seed or Nigella sativa yang sebenarnya berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. There is healing in black cumin for all diseases except death. Malah dia katakan dalam matan yang lain disebut alaikum bil habbatus sauda, iaitu kamu diwajibkan memakan habbatus sauda. Banyak syarahnya bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kenapa habbatus sauda cukup bagus dan bagaimana dia makan. Sebenarnya banyak cerita dia, tapi sebenarnya habbatus sauda ni digunakan sebelum zaman Rasulullah SAW lagi, zaman Egypt lagi, zaman Roman, dan sampai hari ini pun widely used di semua perubatan tradisional. Dan di detail prescriptionnya banyak dalam Pharmacopoeia Ayurveda, Siddha, Yunani dan juga United States, dan di US sendiri pun di recognize US FDA, European Commission. Dan saya nak share, if you go through now, you just search for Nigella sativa, there are 32,000 articles dalam Google Scholar, and in PubMed more than 1,000 research in vivo, in vitro, to show that they have so many properties. And then there are about 38 clinical studies. This actually data ni 1 year ago, masa saya present kat Russia ni, kat Moscow, and it has lot of usage for asthma, respiratory disease, allergic rhinitis, cukup bagus. Dan saya terlibat masa mendaftarkan ubat ni di Indonesia. Bagaimana Indonesia sendiri, orang Indonesia cukup yakin tentang habbatus sauda punya kebaikan. Dan the best of habbatus sauda actually ada thymoquinone. Kalau kita search thymoquinone, there are about 50,000 articles. Thymoquinone is the active ingredient of habbatus sauda Nigella sativa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, seterusnya pasal honey, madu. Kalau cerita pasal madu ni dah terlampau banyak. Betul, ada satu hadis Rasulullah daripada hadis Imam Bukhari juga lah, honey is remedy for every illness and Quran is remedy for all illness of the mind. Therefore I recommend you both remedies, the Quran and honey. Jadi ternyata apa disebut oleh Rasulullah SAW tu, dalam madu ada more than 200 substances, and madu lah satu produk yang tidak ada expiry date sebab dia boleh tahan selama-lamanya. And honey got so many compounds, saya tak nak cerita, cuma saya nak highlight that madu terlampau banyak evidence based medicine. Evidence based maksudnya apa? Dia mempunyai bukti kajian klinikal, kajian in vitro dan juga dalam in vivo animal study. Sampailah satu tahap madu juga can become anti-cancer agent, can become the neuroprotection ataupun untuk saraf, dan juga untuk diabetik pun ada. Dan saya punya last slide, the last 2 slide, saya cerita tentang ruqyah. Ini Dr. Azian punya area tentang rawatan psikoterapi. Bagaimana kami telah membangunkan dalam grant research yang kita bangunkan di Malaysia. Nanti Dr. Azian akan share. Saya nak share sedikit betapa ruqyah sendiri boleh memberi terapi kepada mental health disorders. Dan antara dia adalah disebabkan oleh gangguan jin dan juga beberapa emotional, beberapa sebab psycho and social impact. Dan alhamdulillah, even kita punya Zam-Zam pun mempunyai, kalau ikut Masarut Emoto, saya ada simpan channel Dr. Wan Dato' Aziz, bila tengok the miracle of water, bagaimana air itu sebenarnya satu benda yang ajaib, dan betapanya dalam dunia, the whole universe, life is water, water is life. Dan terakhir sekali, secara conclusionnya, saya dah lama ambil masa, human sickness and medical disease are part of human suffering due to imbalance of our body, soul and spirit. So any toxicity can lead to malignant changes and chronic degenerative. Bad soul and evil spirit causing hatred, benci, jealousy and anxiety actually menyebabkan penyakit juga. Dan dalam Islamic principle, any suffering imbalance in life should be reverted to God of practice, which is Al-Quran and Sunnah. Therefore today kita bincang pasal perubatan sunnah. Saya lihat
kita akan kembali dan mengkaji dan mengamalkan. Yang penting kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan last kali adalah Islamic Psycho-Spiritual Therapy is hope to close the gap of the society, bring back the origin tradition of our medical and religious practice in our area. Kenapa? Islamic Psychotherapy itu adalah sembahyang. Solat 5 waktu itu adalah 2, 4, 4, 3, 4 adalah kodnya. Iaitu 2 solat subuh, 4 solat zuhur, 4 solat asar, 3 maghrib dan 4 isyak adalah kita punya live code. Sekian, saya berhenti kat situ dulu. Saya welcome any question or any queries lepas ni. Terima kasih Dr. Azan. Saya kembali pada Dr. Azan. Terima kasih Prof. Kita akan buka sesi question and answer selepas pembentangan panel yang ketiga nanti ya. Jadi satu penerangan yang mantap dari Prof tentang tip Nabawi untuk rawatan fizikal dan juga mental. Prof juga menerangkan tentang perbezaan filosofi modern medicine yang lebih menekankan untuk mengurangkan sakit dan tip Nabawi yang lebih kepada untuk mengembalikan keseimbangan tubuh badan. Tip Nabawi dia lebih mempromosikan gaya hidup sihat dan prinsip Nabawi adalah setiap penyakit itu ada ubatnya dan Islam menekankan konsep keseimbangan fizikal, spiritual dan juga mental. Ya, dan juga telah ada banyak clinical study dan juga evidence base untuk bahan-bahan dalam tip Nabawi sendiri seperti Habatus Sauda. Jadi tip Nabawi ini adalah meliputi ruqyah, pemakanan dan juga keseimbangan emosi. Alhamdulillah. Dan seterusnya panel kita yang kedua ialah Dr. Wan Nasruddin Abdullah. Beliau merupakan graduan Universiti Yarmouk, Jordan dalam bidang Usuluddin. Ijazah sarjana dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dr. Falsafah dari Universiti Melaya dalam bidang tafsir bandingan. Dr. Wan telah menulis beberapa buku dan salah satu bukunya yang laris ialah Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam. Jadi saya serahkan untuk slot yang seterusnya kepada Dr. Wan untuk membicarakan topik yang bertajuk preskripsi pemakanan sunnah sebagai ubatan. Silakan Dr. Wan. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala habibina al-mustafa wa ba'd. Terima kasih Dr. Azian. Terima kasih Profesor Dr. Wan Azizi yang sudi menjemput saya untuk sama-sama dalam perkongsian pada hari ini. Semoga perkongsian ini perkongsian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan kepada Akhi Hamidi Abdul Rahman menjauh di sana. Semoga gabungan ini gabungan yang dapat memberi manfaat kepada umat insya-Allah. Dalam sesi saya pada petang ini saya nak cakap tentang preskripsi pemakanan sunnah sebagai ubatan. Tajuknya simple sebenarnya. Saya tak pasti nampak ke? Nampak Nampak Pak Doktor? Baik. Slide ini simple sahaja. Cuma saya nak mulakan perbincangan pada hari ini dengan satu atau dua cerita. Cerita yang pertama ialah saya dapati dalam masyarakat kita ni selalu beralasan apabila mereka sakit mereka kata dah tua dah kan. Kalau tanya kenapa kamu sakit, ialah dah tua. Jadi seolah-olah tua itu menjadi penyebab kepada penyakit. Kemudian di sepanjang pengalaman saya, bila saya membesar dalam keadaan saya ada lelah, ada penyakit lelah, antara ubat yang saya ambil sejak dari kecil ialah Habatus Sauda. Dan saya boleh katakan Habatus Sauda soft gel ataupun kapsul tu saya dah makan berkotak-kotak. Saya ingat antara bilangan kotak yang saya masih lagi tanda ia sebanyak 160 kotak. Kotak kecil yang ada 2 keping soft gel tu kan. So 160 kotak barakah dan sebagainya memang satu jumlah yang sangat banyak. Tetapi prestasi kesihatannya masih lagi seperti dahulu, tidak berubah. Dan bermula dari itulah saya fikir di mana kesilapan saya dalam pengamalan pemakanan sunnah ataupun tipu nabawi, sehingga orang kata Habatus Sauda sebagai penawar tapi saya makan tak sembuh penyakit saya. Jadi bermula daripada itulah saya mula review semula
membaca kembali kitab-kitab Tibu Nabawi yang ada, termasuk kitab yang Prof sebut tadi, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Sebenarnya kitab Ibnu Qayyim itu kitab yang paling simple di antara banyak-banyak kitab Tibu Nabawi. Antara kitab yang besar ialah kitab yang ditulis oleh Ibnu Sunni dan juga Raghib Asbihani. Kitab Al-Imam Suyuti ada beberapa versi kitab, antaranya Tibu Nabawi dan Al-Manhalur Rawi yang jarang dibaca oleh orang awam. Selain daripada itu, ada banyak lagi kitab, contohnya kumpulan catatan preskripsi perubatan yang ditulis oleh Ar-Razi sebanyak 13 jilid, di samping catatan Ibnu Sina, dan ada beberapa lagi lah seperti Ibn Nafis yang tulis kitab perubatan, Hakim Turkumani dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada kandungan yang akan kita bincang pada hari ini. Saya mulakan dengan kebiasaan kita, pola makanan Rasulullah, cara makan, makanan harian, makan sebagai ubat-ubatan dan penutup. Baik, dalam konteks pemakanan sunnah, antara benda yang menjadi kebiasaan kita ialah contohnya seperti amalan meminum madu setiap pagi. Dikatakan amalan ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ada tak catatan dalam kitab Tibu Nabawi? Ya, memang ada. Cuma soal betul atau tidak itu kita letak di bahagian yang lain. Amalan meminum cuka buah setiap pagi atau setiap hari, meyakini habatus sauda penawar kepada semua penyakit, obses dengan kurma, sikit-sikit kurma je pemakanan sunnah, yang lain bukan pemakanan sunnah. Contohnya kan, tidak memakan bawang, sama ada bawang putih ataupun bawang besar, kerana hukumnya makruh. Tidak mencampurkan antara makanan laut dan makanan darat, sedangkan kedua-duanya protein. Dan ais ataupun air sejuk tidak bagus untuk kesihatan. Ini antara poin-poin yang selalu kita dapati dalam masyarakat kita, yang menjadi kebiasaan masyarakat kita. Jadi dalam pemakanan sunnah, bila kita sebut saja pemakanan sunnah, poin yang paling penting ialah kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi sumber. Sama ada benda itu dilakukan oleh Rasulullah SAW atau dilakukan oleh para sahabat baginda SAW di sekitar baginda, ataupun mereka lakukan dan baginda tahu tetapi baginda tidak menegurnya ataupun baginda tidak menghalang. Ataupun kita boleh kata juga pemakanan sunnah ini ialah antara amalan yang dilakukan oleh para tabi'in, yang mereka ambil daripada para sahabat, di mana tidak ada peranan akal untuk mempertikaikannya. Baik, bila kita menyebut tentang pemakanan sunnah, maka Rasulullah SAW mempunyai satu standard, satu cara yang perlu difahami oleh masyarakat kita untuk mengesan ataupun untuk mendapat manfaat daripada makanan yang dimakan itu. Jadi benda yang paling penting ialah bagaimana Rasulullah SAW membentuk 3 pola makan. Dalam semua hadis baginda SAW sebenarnya ada 3 pola makanan Rasulullah SAW. Yang pertama yang telah disebut oleh perawan tadi, iaitu tawazun ataupun seimbang. Saya sebab hampir kesemua rujukan saya ni adalah bahasa Arab, jadi term tu term bahasa Arab. Perawan, kalau perawan tadi nampak buku Inggeris banyak, saya pula banyak kitab Arab. Jadi yang pertama ialah tawazun. Tawazun ni seimbang. Maksudnya ialah macam-macam mana kita nak makan pun mesti ada bahagian udara dan bahagian air dalam perut kita. Sebanyak mana makanan yang kita nak makan, mesti kita reserve untuk air dan juga untuk udara. Tapi apa yang menjadi kebiasaan kita, bila kita dah suka dengan sesuatu makanan, kita makan sampai bahagian air dan bahagian udara pun tak ada. Jadi Rasulullah SAW dalam amalan pemakanan Rasulullah SAW seharian ialah baginda membahagikan perut ini kepada 3 bahagian, satu untuk makanan, satu untuk air dan satu untuk udara. Benda yang kedua iaitu syumul, menyeluruh. Maksudnya ialah Rasulullah SAW memakan apa sahaja makanan yang ada di sekitar baginda SAW. Ini penting kerana setiap makanan yang ada di sekitar kita itu sebenarnya ia sesuai
untuk kita berbanding dengan makanan yang ada di luar sana. Nanti orang bertanya, bagaimana pula dengan makanan-makanan tertentu, buah-buahan tertentu, daging-daging tertentu yang disebut dalam Quran, khususnya dalam konteks Quran itu ada satu perbincangan yang lain di mana contohnya 7 jenis buah yang disebut dalam Al-Quranul Karim ini memang boleh tumbuh ataupun boleh ada di mana-mana saja di dunia. Termasuklah dengan kurma dan anggur. Sebab tu kita jangan rasa pelik kalau kurma dan anggur pun boleh tumbuh di negara kita. Baik. So baginda SAW makan apa sahaja makanan yang ada di sekitar baginda. Bahkan kita dapati bahawa baginda makan buah-buahan seperti kalau di tempat kita kata kemunting. Baginda makan kabas. Kabas ni sejenis buah yang macam kemunting lah kalau di tempat kita. Baginda SAW makan jumar. Jumar ni kalau kita umbut kelapa. Rasulullah SAW makan umbut umbut kurma. Dan perkara yang ketiga iaitu Rasulullah SAW mengambil pelbagai jenis makanan yang ada, yang kita katakan tanawu. Rasulullah ambil karbo, Rasulullah ambil vitamin, Rasulullah ambil protein, Rasulullah ambil fiber. Rasulullah SAW makan pelbagai jenis karbo. Kita jangan ingat Rasulullah makan makanan yang berasal gandum sahaja, kerana Rasulullah SAW juga makan nasi. Rasulullah SAW makan pelbagai jenis buah dan juga sayur-sayuran. Termasuklah Rasulullah SAW makan bawang. Rasulullah makan bawang. Kalau kata Rasulullah tak makan bawang, tak. Rasulullah SAW makan bawang yang telah dimasak. Dan begitulah juga protein dan sebagainya. Dalam konteks protein, Rasulullah SAW makan protein di darat lembu, kambing, unta, ayam, arnab. Rasulullah SAW makan beberapa kategori daging burung, dan Rasulullah SAW juga makan ikan sebagaimana yang dicatat oleh para ulama. Baik, jadi pola makan Rasulullah SAW ini adalah kunci utama untuk kita melihat bagaimana pemakanan sunnah ini dapat menjadi ubat ataupun dapat menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang kita kita hadapi. Baik, ini saya senaraikan sedikit tentang cara makan Rasulullah SAW. Adab-adab ini sebenarnya adalah satu part dalam pemakanan sunnah yang perlu kita fahami. Contohnya, contoh saya ambil kunyah lumat sebelum telan. Walaupun dicatatkan Rasulullah SAW mengunyah makanan sebanyak 40 kali dan nas itu adalah nas yang lemah, tetapi para ulama menyatakan bahawa maksud 40 itu ialah kita mengunyah makanan sehingga ia lumat sebelum kita kenyang, kerana ia dapat membantu kisaran dalam perut kita yang kita sebut maidah. Dan sebenarnya bila kita kunyah lebih lumat, ia lebih cepat mengenyangkan berbanding dengan kita makan, kita suap, kunyah beberapa kali kemudian kita telan. Baik, yang saya nak fokus pada petang ini ialah tentang makanan yang dapat menjadi penawar. Baik, secara mudahnya dalam hadis-hadis Nabi SAW, sementara dalam Al-Quranul Karim, bila kita membicarakan tentang pemakanan sunnah, kita boleh kategorikan pemakanan sunnah ini kepada dua kategori. Kategori yang pertama ialah kategori item yang disebut sebagai ubat, sama ada dalam Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Satu. Dan yang kedua, item yang disebut sebagai makanan dan ia juga pada waktu yang lain berfungsi sebagai ubat. So, item yang disebut sebagai ubat dan item yang disebut sebagai makanan yang pada ketika yang lain ia berfungsi sebagai sebagai ubat. Baik. Untuk kita melihat apakah item yang berfungsi sebagai ubat dan item yang berfungsi sebagai makanan, perlu kita faham kedua-duanya ini termasuk dalam konsep
halalan tayyibah. Halalan tayyibah ni adalah kunci. Sebab tu bila para ulama berbincang perihal pemakanan sunnah, term pemakanan sunnah tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Makanan sunnah tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Yang ada hanyalah halalan tayyibah. So halalan tayyibah ini adalah kunci. Halal maksud dia ialah sesuatu item itu secara semula jadi ianya adalah halal, ia dimiliki secara halal, ia diproses secara halal dan tidak bercampur dengan benda-benda yang haram. So sekurang-kurangnya ada 4 ciri. Ia secara semula jadinya halal. Kalau makanan ataupun item yang telah diharamkan dalam Quran, dalam hadis Nabi, seperti daging khinzir contohnya, maka ia tetap tak haram. Dan ia dimiliki secara halal, maksudnya ia dibeli, diminta, didermakan, dihadiahkan, dan ia bukan dirompak atau dicuri. Ia diproses secara halal. Contohnya lembu yang halal itu mesti disembelih dengan cara yang betul. Dan yang keempat, ia tidak bercampur dengan benda-benda yang diharam. Contohnya bila kita masak gulai, kita campur dengan arak contohnya. Jadi 4 benda ini benda yang menjamin sesuatu item itu halal. Kemudian tayyibah, yang saya maksudkan tayyibah yang sihat ini ialah tayyibah ini berkaitan hanya berlaku pada benda yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, tayyibah ini ia melibatkan individu. Sesuatu makanan yang halal itu tayyibah, baik untuk orang lain dan tidak baik untuk orang lain. Dan ia juga melibatkan banyak lagi faktor yang lain seperti faktor jumlah, faktor penggunaan tenaga, faktor masa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ada sahabat Nabi SAW yang dilarang oleh Rasulullah SAW daripada makan pada waktu tengah malam. Dan ada sahabat lain yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk makan pada waktu tengah malam. Jadi benda-benda sebegitu adalah benda yang kita tidak boleh ukur dengan orang lain. Ia adalah keperluan kita masing-masing ada keperluan dia, tetapi secara asasnya makan pada waktu tengah malam itu tidak baguslah. Tetapi walaupun begitu, memang ada dalam perbincangan para ulama tentang para sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk makan pada waktu tengah malam kerana perbuatannya itu bagus untuknya tetapi tidak bagus untuk orang lain. Baik, kemudian kita berpindah kepada kategori makanan sebagai ubat. Makanan sebagai ubat. Ini adalah antara item yang disebut dalam kitab-kitab tipu Nabi. Sebenarnya banyak lagi, cuma saya senaraikan benda-benda yang saya fikir perlu dan semasa sahaja, seperti minyak zaitun. Minyak zaitun ni bukan dulu dalam kategori ubat, ia adalah kategori makanan. Kurma dalam kategori makanan, yogurt ataupun susu dalam kategori makanan dan minuman. Kismis, bawang putih, buah pear. Buah pear ni kita panggil buah lai orang betul kan? Belah kan? Jadi item-item ini adalah item yang kita ambil dia sebagai makanan. Apa yang dimaksudkan item yang diambil sebagai makanan, iaitu kita tidak perlu gusta tentang satu jumlah yang khusus ataupun satu sukatan yang khusus. Yang penting pengambilan kita itu sesuai dengan pengambilan makanan harian. Contohnya kalau kita minum susu, kita tak minum seteguk, selalunya kita minum 1 gelas. So ia adalah sukatan yang memang standard dalam budaya manusia. Kalau kita minum susu, biasanya kita tidak minum seteguk, kita minum segelas. Kalau kita makan kurma, biasanya kita makan beberapa biji. Bahkan Rasulullah SAW ada kebiasaan baginda, kalau baginda makan pada waktu malam kurma, tak sama dengan jumlah yang baginda SAW makan di waktu pagi. Minyak zaitun yang sekarang banyak dipromosikan di Malaysia sebagai antara minyak yang baik. Walaupun tempat kita sebenarnya minyak kelapa tu pun boleh tahan bagusnya, tapi oleh kerana industri kelapa ni tidak sehebat industri olive, minyak zaitun yang dijadikan makanan dan dalam masa yang sama ia merawat. Baik, item-item ini kat situ saya tulis kismis, minum nabis selepas nabis ni maksudnya ialah air peraman. Kita masukkan kismis dalam segelas air contohnya, kita simpan, kita masukkan pada waktu petang, kita minum keesokannya, ataupun buat pada waktu pagi, minum pada waktu malam.
Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak makan anggur. Nabi makan kismis dan Nabi minum nabis. Padahal anggur tu maksudnya ialah anggur yang segar. Baginda SAW tak makan, tetapi baginda makan kismis. Mengapa terjadi begitu? Kerana faktor pusat penanaman anggur. Madinah bukan pusat penanaman anggur. Pusat penanaman anggur adalah di Taif. Jadi dari Taif untuk ke Madinah tu jarak yang jauh. Kalau bawa anggur, memang anggur cepat rosak. Jadi diproses menjadi kismis. Jadi Rasulullah SAW makan kismis tapi tidak makan anggur. Benda tu nampak simple, tetapi dalam Tibu Nabawi ia diambil kira oleh para ulama sebab banyak orang mendakwa Rasulullah SAW makan anggur. Nampak simple. Baik. Catatan di belakang tu yang saya bawa seperti kismis, dapat menghindarkan mudarat makanan, bawang putih, masalah dada dan masalah belakang. Para sahabat Nabi SAW pernah mengadu pada Rasulullah apabila Rasulullah menyatakan bahawa bawang putih ini baunya itu dapat mengganggu orang lain, dan Rasulullah SAW melarang para sahabat memakannya. Tapi para sahabat kata Rasulullah, makan bawang putih ini dapat membantu masalah dada. Yang ini perlu pada pakar perubatan lah untuk define masalah dada yang disebut dalam hadis yang begitu, dan juga masalah belakang, mungkin rasa sempit dada, susah bernafas dan sebagainya. Dan belakang ni masalah yang melibatkan sakit belakang. Jadi Rasulullah SAW bila tahu sebab tu, Rasulullah kata okey, kalau macam tu boleh makan, tak makan apa, cuma pastikan bersihkan mulut selepas daripada makan. Dan satu benda yang ada dalam masyarakat kita tetapi tidak jarang diketahui oleh masyarakat, iaitu buah pear ataupun buah lai. Kita ni disebut dalam banyak hadis Nabi SAW dapat menguatkan jantung dan dapat menghindarkan rasa sebuh dada. Ini antara makanan yang disebut dan dimakan oleh Rasulullah SAW. Ia makanan yang diambil dengan kadar yang betul dan sukatan yang betul. Sebab apa saya kata sukatan? Sebab bila makanan ni kita makan, kita ada time makan kita ada masa makan kita. Masa makan kita ni kalau kita nak ukur dengan masa makan Rasulullah SAW memang sangat jauh berbeza. Kita ada sarapan pagi, kita ada minum pagi, kita ada makan tengah hari, minum petang, makan malam dan minum malam. Kita ada 6 kali. Rasulullah biasa 2 kali je satu hari, maksimum 2 kali je satu hari. Sama ada Rasulullah SAW sarapan pagi dan Rasulullah makan petang ataupun makan malam sebelum daripada salat maghrib, 2 kali saja. Dan kalau Rasulullah lapar sangat pada waktu malam selepas dari isyak, solat isyak, Rasulullah SAW hanya makan kurma, beberapa biji kurma dan air kosong saja. Jadi pola makan Rasulullah itu sangat jauh daripada pola makanan kita. Jadi jika makanan-makanan ini diambil dengan jumlah dan kadar yang betul, macam mana kita nak ukur jumlah dan kadar yang betul? Kita ikut hukum budaya asal masyarakat macam mana. Jadi kalau budaya asal masyarakat, contohnya bila minum susu tu minum segelas, maka itulah ukurannya. Baik. Kemudian ada satu bahagian lagi, iaitu bahagian ubat-ubatan. Yang saya senaraikan ini adalah ubat-ubatan. Ia bukan makanan. Habatus sauda. Sebab tu dalam hadis yang disebut alaikum bil habati sauda, habatus sauda disebut dalam term perubatan, bukan disebut dalam term makanan. Jadi pengambilan habatus sauda mesti diambil dengan cara perubatan, bukan dengan cara makanan. Ini satu poin yang penting. Sebab tu para ulama menyatakan bahawa pengambilan habatus sauda ini, macam saya lah mudah, saya dah makan lebih dari 160 kotak tapi tak ada apa-apa kesan. Tapi bila saya review balik kaedah pengambilan habatus sauda, saya amal dalam masa seminggu 2 minggu, saya dapat kesan yang sangat ketara. Alhamdulillah, penyakit lelah sekarang ni dah makin berkurang, kalau ada pun dalam 5% je lagi. Sebab apa? Sebab habatus sauda mesti diambil sebagai ubat.
ia tidak boleh diambil sebagai makanan. Sebab tu apa yang saya faham daripada kitab-kitab Tibun Nabawi, memakan habatus sauda setiap hari tidak bagus kerana ia datang dalam bentuk ubat, bukan datang dalam bentuk makanan. Begitu juga madu. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam Al-Quran solid madu datang sebagai ubat. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Maksud syarab ni bukan maksud minuman. Sebab apa? Sebab ada orang berkata pengambilan madu mesti kita minum satu gelas madu. Kenapa? Kerana Quran sebut sebagai syarab. Syarab bukan minuman. Dalam konteks Quran, syarab adalah sirap. Maksudnya ubat yang diminum. Jadi bila ubat yang diminum, ia tidak semestinya diambil dalam jumlah yang banyak. Yang penting ia diambil dalam kadar yang perlu sahaja. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, cara pengambilan madu ini, sebab Nabi kata madu ni kita masukkan dalam lekuk tangan ni. Jadi lekuk tangan ni anggarannya lebih kurang dalam satu sudu makan saja. Jadi itu adalah kadar pengambilan madu sebagai ubat. Namun madu berbeza daripada item yang lain kerana ada beberapa hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW suka makan madu. Bagaimana? Nabi SAW makan madu yang dicampur dengan makanan-makanan yang lain kerana madu sifat dia manis, jadi ia boleh dijadikan pemanis untuk makanan ataupun untuk minuman. Dalam konteks tu, maka madu boleh diambil bila-bila masa sahaja. Tetapi dalam konteks ubat, madu mesti diambil apabila kita berhadapan dengan penyakit-penyakit tertentu. Baik, sinamaki ni sejenis pokok yang memang yang di Malaysia pun dah mula ada. Ia bagus untuk masalah perut. Sifat dia panas sikit. Panas dan kita makan dia dapat membersihkan masalah perut. Dalam hadis Nabi juga disebut tentang madu yang dapat merawat masalah sakit perut. Kemudian aloe vera. Aloe vera ni sebenarnya disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Aloe vera untuk merawat dijadikan sebagai bebat kalau ada masalah kulit, contohnya inai yang kita boleh guna untuk merawat pening kepala. Manna ni dalam Quran manna itu maksudnya lebih dekat dengan Arabic gum. Tetapi dalam banyak hadis Nabi, manna ini truffle, cendawan truffle yang memang terdapat banyak kajian airnya itu dapat dititis kepada mata untuk merawat penyakit mata dan kemudian yang terakhir ialah celak. Sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak banyak dinyatakan tentang kadar dan juga masa pengambilan sesuatu ubat-ubatan. Habatus sauda yang hanya disebut dalam hadis Nabi SAW diambil begini sahaja, dipegang sedikit dengan dua jari ini, itu kadarnya. Madu di atas tapak tangan ni. Kemudian jika seseorang itu mengedapi sakit perut contohnya, maka madu boleh dimakan beberapa kali dengan kadar diletak di atas tapak tangan ini. Dan sinamaki diambil beberapa helai daun, dan aloe vera diambil sekeping daunnya yang besar itu, dan inai. Menjadi amalan masyarakat dahulu setiap kali mengambil benda-benda yang tidak ada ukuran khususnya ialah diambil dalam bentuk segenggam. Itu memang ada dalam banyak catatan Tibun Nabawi, ambil sesuatu makanan itu atau sesuatu ubatan itu dengan bentuk segenggam. Segenggam siapa? Dalam perubatan Melayu, segenggam itu adalah genggam pesakit, bukan genggam doktor. So kalau pesakit itu pesakit kanak-kanak, genggam dia lah, bukan genggam kita. So kaedah genggam itulah yang digunakan pakai untuk menghasilkan ubat-ubatan sekarang ni. Ada ubat untuk orang dewasa, ada ubat untuk kanak-kanak dan sebagainya. Baik, dalam Tibun Nabawi ada satu benda penting yang sebenarnya dia tak termasuk dalam pemakanan sunnah, tapi saya sengaja senaraikan di sini kerana Tibun Nabawi ini juga ia bukan sahaja melibatkan makanan, ia juga melibatkan
cara rawatan yang lain, antaranya bekam, gurah. Gurah ni memang disebut dalam hadis Nabi untuk masalah khusyam. Khusyam ni antaranya ialah terseduh, dan kaedah urutan rawatan dengan api fasdu. Jadi dalam Tibun Nabawi, rawatan itu bukan hanya melibatkan makanan sahaja, tapi juga dia ada rawatan bersifat fizikal. Saya hanya senaraikan sahaja walaupun dia tidak berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Baik. Akhirnya saya nak sebut sedikit pesanan dalam masalah preskripsi pemakanan sunnah sebagai ubat ini ialah poin yang paling penting ialah mengambil dari sumber yang betul. Kenapa? Kerana contohnya dalam bab Habatus Sauda, bila kita mengandaikan sahaja kadar dan jumlahnya tanpa merujuk ahli yang pakar, maka menyebabkan kita mengambil benda itu tanpa kawalan. Jadi berlakulah macam pernah berlaku pada saya, 160 kotak makan tetapi tidak ada apa-apa hasilnya. Tapi bila saya merujuk ahlinya, bincang dengan pakar, barulah saya tahu kadar yang sepatutnya yang kita perlu ambil, dan obses dengan item-item tertentu. Dalam Tibun Nabawi tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Itu tidak bermakna semua penyakit dapat dirawat dengan ubat, dengan satu jenis ubat. Contohnya Habatus Sauda dapat merawat semua penyakit, madu dapat merawat semua penyakit. Tidak. Bagaimana nak menilainya? Yang menilainya adalah pakar. Tidak semua penyakit dapat dirawat dengan Habatus Sauda, tidak semua penyakit dapat dirawat dengan madu, dan tidak semua penyakit dapat dirawat dengan item-item yang lain seperti cuka dan sebagainya. Cuka sebagai minuman, tetapi dalam bab yang lain ia juga boleh menjadi penawar. Dan selain daripada itu, manipulasi perniagaan dan sebagainya, benda yang perlu kita beri perhatian. Kesimpulan yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini ialah dalam pemakanan sunnah, kuncinya adalah halal dan tayyibah. Halal ia melibatkan hukum, tayyibah ia melibatkan kaedah dan cara. Jadi sesuatu makanan yang tayyibah untuk si A belum tentu tayyibah untuk si B, kerana ia melibatkan kadar, ia melibatkan jumlah, ia melibatkan masa, dan ia melibatkan penyakit. Bahkan dalam Muqaddimah Ibn Qayyim, beliau menyatakan bahawa item-item ini apabila kita bincang dalam konteks Tibun Nabawi, kita kena sedar bahawa ia memerlukan kepada diagnos pakar untuk setiap pesakit. Ia bukan boleh dibuat secara andaian. Jadi sebenarnya diagnos untuk menentukan kadar makanan yang sesuai diambil itu juga sebenarnya ia adalah satu part dalam Tibun Nabawi. Saya kira setakat itu dahulu. Terima kasih Dr. Azia, dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wan. Itu tadi penjelasan yang menarik dari Dr. Wan Nasruddin, dan terdapat perbezaan apabila sesuatu makanan itu diambil sebagai ubat dan juga sebagai suplemen. Jadi cara pengambilan bahan-bahan Tibun Nabawi ini perlu betul untuk dijadikan sebagai ubat dan menjelaskan apa yang menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan harian. Dalam Dr. Wan menjelaskan ada 3 pola asas pemakanan Rasulullah SAW, iaitu seimbang, menyeluruh dan pelbagai. Kategori pemakanan sunnah juga ada 2 fungsi, iaitu sebagai ubat dan sebagai makanan. Jadi konsep pemakanan sunnah ialah halal, iaitu berkat melibatkan hukum, dan thayyibah, iaitu sihat melibatkan kaedah. Dan makanan alami seperti bawang juga boleh menjadi ubat jika cara pengambilan yang betul diambil, dan terdapat dalam Tibun Nabawi senarai ubat-ubatan yang perlu diambil sebagai ubat dan bukan sebagai makanan seperti Habatus Sauda, madu dan mana, dan cara pengambilannya ialah sekadar perlu dari sumber yang betul yang perlu dirujuk kepada pakar. Okey, kita pergi pula kepada panel kita yang ketiga, iaitu Encik Hamidi Abdul Rahman yang telah menetap di United Kingdom selama 44 tahun.
Beliau merupakan graduan Electrical and Electronic Engineering di peringkat ijazah dan sarjana dalam Electronic Instrumentation dari United Kingdom, dan dalam bidang ICT beliau pernah memenangi anugerah di United Kingdom iaitu UK Coastal Excellence Award, dan juga di Malaysia iaitu MSc Leadership in ICT R&D Award dan Asia Pacific ICT Award. Beliau juga memperolehi master dalam psikoterapi dari University of Sheffield United Kingdom, dan sekarang sedang menamatkan PhD di UKM dalam bidang perubatan komplementari Islam. Jadi tanpa menyangkakan masa, saya menjemput Jamidi untuk menyampaikan topik minda dalam pandangan sains barat dan sejarah Islam. Dipersilakan. Mute mic Cik Abdi punya mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Dr. Azian, Prof. Wan Azizi dan Dr. Wan Nasruddin. Topik saya hari ini ialah minda dan pandangan sains barat dan sarjana Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Topik ni satu topik yang sangat besar ya. Okey. Share screen. Okey. Pertamanya kita bila berbincang tentang istilah minda tu, kita kena punya definisi. Kalau kita nak tengok dalam Kamus Psikologi APA, American Psychology Association, definisinya panjang. Cik Abdi ada slide ke? Ada slide tu. Dah saya Tapi share screen tu. tak dapat, screen tak dapat. Saya share screen tak dapat, tak nampak. Tak dapat, tak nampak. Okey. Okey, nampak? Okey. Nampak ya? Ya. Okey. Kita membincangkan definisi minda. Okey. Minda kalau mengikut Kamus Psikologi APA, definisinya panjang. Jadi saya ambil definisi daripada Kamus University of Cambridge. Minda atau mind is the part of a person that makes it possible for him or her to think, feel emotions and understand things. Okay, jadi ini satu istilah yang mudah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan bahagian tu? Bahagian seseorang. Kan, bahagian seseorang membolehkan kita berfikir, merasai emosi dan memahami sesuatu. Kan? Jadi ini bermaksud bahagian yang kita tidak boleh pegang ya. Kalau badan tu gitu lah. Kita minda tu kita is something intangible yang kita tak boleh sentuh ya. Okey, jadi kaitan minda sebenarnya penting kerana dia ada kaitan dengan kecelaruan mental atau mental disorder kan. Jadi kita kalau nak kita bincang pasal minda ni ada banyak aspek. Kita ambil yang sedikit saja sebahagiannya. Mengenai pasti sama ada masalah kecelaruan mental disebabkan oleh gangguan pada minda. Yang kedua dia membina model yang lebih tepat tentang punca-punca kecelaruan mental dan rawatan yang perlu dilakukan, dan faktor luaran yang boleh mempengaruhi kecelaruan mental. Kita ambil just bahagian pada kajian pasal minda. Okay. Dalam psikologi kan terdapat banyak sarjana kan. Di barat sekarang ni kita mungkin mengetahui ramai sarjana-sarjana di barat. Wilhelm Wundt yang dianggap sebagai bapa psikologi. Sigmund Freud dianggap sebagai bapa psikologi moden, dan mereka hidup di dalam kurun ke-19. Tetapi apabila kita merujuk semula kepada sarjana Islam, mereka hidup
1000 tahun sebelum tu. Maknanya masalah psikologi ni bukan bahagian psikologi ni bukan benda yang baru ya. Bidang ni bidang yang lama. Sarjana Islam telah membincangkannya 1000 tahun sebelum sarjana barat membincangkannya. Dan kalau kita tengok juga ramai daripada sarjana barat mempunyai masalah mental kan, dan menyebabkan mereka mengkaji psikologi macam mana nak merawat masalah mental. Dan kalau kita Sigmund Freud pun sendiri dia ada masalah ketagih dadah, kokain dan sebagainya. Dan kita tengok kalau kita kaji yang latar belakang sarjana barat yang lain di bidang psikologi, mereka juga mempunyai masalah mental juga. Jadi kita kena tengok dari sumber ilmu kan. Barat, sains barat mengambil sumber ilmu yang berbeza daripada Islam kan. Jadi dalam kerangka sains barat, sumber ilmunya adalah eksperimental, akli ya, daripada akal, dan itu dijadikan sebagai evidence kan. Dan Islam juga mengambil sumber ilmu yang akli daripada akal sama dengan di barat, dan selain itu ada sumber nakli atau sumber wahyu, dan ini juga dianggap sebagai evidence. Jadi dalam kerangka Islam ada satu sumber ilmu yang lebih berbanding dengan sumber ilmu sains barat. Dan di dalam sumber ilmu nakli ini terdapat ilmu-ilmu berkenaan benda yang gaib. Jadi kita mengetahui makhluk yang gaib kan. Kita mengetahui adanya makhluk yang gaib kan, seperti jin dan malaikat melalui sumber ilmu nakli. Okay. Jadi kita tengok pula kepada bahagian manusia menurut sains dan Islam kan. So mana tadi definisi minda tadi, satu bahagian badan kita, satu bahagian daripada kita kan, yang kita tak boleh sentuh kan. Jadi kita bagikan pada dua bahagian. Satu yang tangible, yang kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita nampak, dan satu yang kita tidak boleh nampak. Kalau dalam kerangka sains barat, yang kita tak boleh nampak, yang kita tak boleh pegang sentuh ni, yang tangible, yang kita boleh sentuh, yang boleh nampak, tangible, dinamakan badan atau soma, dan yang tidak nampak ni dinamakan psyche ataupun mind, minda kan. Jadi ada soma, psikosomatik, soma, psyche dan soma, dan juga mind and body kan, atau minda dan badan. Di dalam kerangka Islam pula, yang tangible ya, yang kita boleh sentuh, kita boleh nampak, sama dengan kerangka sains barat, iaitu badan, kita panggil jasad dalam Islam. Dan yang tidak nampak tu ada tiga komponen ya. Satu ruh, keduanya akal, dan ketiga qalb. Roh ni juga satu komponen kan, sebab roh ni dia bukan the state of being alive ya. Roh ni dicipta di zaman azali ya. Dia merentasi 5 alam ya, daripada sebelum kita kelahiran kita, semenjak kejutan, lepas tu dia hidup di dalam rahim ibu, kemudian roh itu dihidup di dalam sekarang ni di dunia, dan selepas itu roh akan pergi berpindah kepada alam barzakh di kubur, dan kemudian berpindah kepada alam akhirah kan. Jadi ia bukannya a state of being alive ya. So it is something, is a component of ourselves kan. Dan akal dan juga qalb kan. Akal ramai ahli psikologi Islam mengatakan ialah fakulti intelek, dan juga qalb sebagai fakulti kognitif. Kalau dari segi barat, kedua-duanya tu intelek dan kognitif ni adalah bahagian mind kan, minda ya. Jadi kalau kita nak tengok bahagian komputer pun ada juga macam tu ya. Kita ada bahagian tangible, hardware, dan ada bahagian yang tidak tangible, software, dan ada juga bahagian yang yang tidak tangible, yang tak sepatutnya ada di situ, virus dan malware sebagainya. Faktor luaran yang boleh merosakkan fungsi komputer ya.
Jadi kita kena tengok daripada badan kita, kejadian kita ni, apa komponen yang boleh membuat kita tidak berfungsi sepenuhnya. Adakah hanya jasad kita ataupun minda kita. Jadi kalau dalam Islam, minda itu mana roh, akal dan qalb. Dan mungkin adakah ada faktor luaran kan yang boleh menyebabkan kita tidak berfungsi sepenuhnya. Okey. Di mana letaknya minda? Kan? Kalau dalam kerangka sains barat, minda letaknya di otak. Itu menurut Hippocrates. Tetapi filosofi yang sezaman dengannya macam Aristotle mengatakan minda letaknya di hati, di jantung. Ya. Dalam kerangka Islam, kalau kita nak tengok minda ni, benda yang intangible kan. Jadi ia adalah akal dan qalb. Kedua-duanya sekali dianggap sebagai minda. Jadi itu yang intangible kan. Jadi kalau akal ni letaknya di qalb menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan dua pengertian kalbu pengertian pertama benda yang fizikal iaitu jantung dan pengertian kedua ialah satu yang intangible ya, macam hati, ikut hati mati. That is thing issue, bukannya fizikal ya. Jadi dalam qalb ini juga pusat pemikiran dan kesihatan sebagaimana hadis Rasulullah SAW kan. Dan ketahuilah pada setiap jasad itu seketul daging, adanya ia baiklah seluruh jasad itu, dan sekiranya ia rosak maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati. That's a physical thing. Dan definisi qalb yang kedua oleh Imam Ghazali, ia adalah suatu yang berbentuk rabbaniyah, kerohanian dan terikat dengan jasmani, terikat dengan hati fizikal iaitu jantung tadi ya. Dan dengannya membolehkan manusia mempunyai persepsi, pengetahuan dan pengalaman, dan ia dipertanggungjawabkan ke atas kesalahan, dan ia ada hubungan dengan hati fizikal. Hati fizikal ni jantung lah. Tapi kita dalam bahasa orang Melayu kita panggil hati ya. Tidak bermaksud liver ya, tapi jantung. Jadi pengaruh sumber ilmu ini akan mempengaruhi juga teori kesihatan mental kan? Dalam kerangka sains barat kan? Jin tidak wujud. Kalau dia tak ada sumber nakli itu tak ada Maksudnya jin tidak wujud. Ini bermakna gangguan jin tidak wujud. Jin tak wujud sama dengan gangguan boleh wujud. Dan juga kecelakaan mental tidak boleh disebabkan oleh gangguan jin, sebab gangguan jin bergantung pada kewujudan jin, dan kalau tidak ada jin maka tidak ada gangguan jin, dan kecelakaan mental tidak boleh disebabkan oleh gangguan jin. Jadi apa juga masalah mental, masalah minda kan? Rawatan ia ialah secara fizikal pergi pada otak ataupun jika perlu sejak yang pada minda kan? Dalam kerangka Islam kita mempercayai bahawa jin boleh memasuki tubuh manusia, dan jin boleh menyebabkan penyakit dan kecelakaan mental. Jadi rawatan dalam kerangka Islam ialah rawatan minda dan otak jika perlu, dan rawatan untuk mengeluarkan jin. Okay. Jadi jin dalam badan ni apa dia? Kita panggil possession ya. Jadi possession, posesi ya, guna kata istilah possession kan, bukannya perkara yang ganjil ya. Di dalam ICD-11 ya, International Classification of Diseases Revision 11, ada ya possession trance disorder kan. Dan dia huraiannya panjang ya. Dia individual's customary sense of personal identity is replaced by an external possessing identity, and in which the individual's behavior or movement are experienced as long as being controlled by the possessing agent. Jadi ini faktor keluaran. Ini definisi dalam ICD-11 ya, International Classification of Diseases Revision 11. Jadi possession ni bukannya bila kita sebut possession, kita jangan fikir kita
ketinggalan zaman ya, because this ICD-11 is the current classification of diseases kan, dan dipublish oleh WHO ya. So don't be afraid of saying possession ya. Dia sebut possession bukan, kalau dalam Islam kita panggil jin possession lah. Sebab kita mengatakan yang possessed tu jin. Kalau yang Islam dia kata demon possession sebagainya. Okay. Dan jin ni boleh mempunyai pengaruh terhadap minda manusia kan. Sebagaimana kita ketahui, jasad ni kenderaan kita untuk kehidupan di dunia sekarang ni alam ketiga ya. Roh kita daripada zaman azali masuk dalam perut ibu dan kemudian kita hidup di dalam badan kita dan sebagainya. Jadi badan, our body, jasad ni hanya for our existence on this earth, dan di akhirat nanti kita insyaAllah kita dapat badan lebih muda ya, insyaAllah. Okay. Dan jin manusia mempunyai perbezaan komposisi dari segi material, dan jin boleh transform untuk masuk ke dalam badan manusia kan. Dan jin sebagai satu makhluk yang mukallaf ya, yang mempunyai akal kan, dan qalb kan, yang punya minda sendiri, apabila dia masuk ke dalam badan manusia, bermakna dalam badan manusia itu ada lebih daripada satu minda. Satu minda kita dan lagi satu minda jin. Kalau ada dua jin dalam badan seorang manusia, maknanya ada tiga minda. Jadi dalam dalam badan kita, kalau keseluruhan ni badan kita, maknanya kita ada minda kita. Dan kalau ada tiga jin, satu jin, minda jin dan minda jin lain, dan tiga minda jin. Jadi kalau dalam psikologi barat, yang jin ni tidak ada kan? Jadi segala masalah minda itu adalah masalah minda manusia kan? Jadi dipanggil konflik. Kalau ada konflik dalam minda itu, hanya minda manusia. Tetapi kalau dalam ilmu Islam kan, dalam kerangka Islam, apabila ada tiga jin, mana kita boleh mempunyai konflik di antara minda sendiri, minda kita, atau konflik di antara jin dengan kita, dengan minda kita, atau konflik di antara jin, minda jin dan minda jin yang lain. Jadi itu model ni amat mustahil sebab kita nak tahu apabila kita mempunyai satu konflik, kita tak boleh explain, kadang-kadang it doesn't make sense kan. Dan adakah itu disebabkan minda kita ataupun disebabkan minda yang lain yang ada di dalam badan kita. Jadi kita tak boleh nak ukur jin ya. Kita nak bilang jin tu tak boleh. Tetapi kita boleh membuat pengukuran kepada hasil rawatan kan, hasil rawatan. Jadi apabila ada masalah kecaluran mental, kecaluran minda, orang yang sama boleh didiagnos mempunyai daripada pelbagai aspek ya. Kalau daripada barat, okey, dia boleh membuat diagnosis, dan juga psikologi Islam, okey, boleh menggunakan diagnosis dengan menggunakan kerangka barat. Diagnosis biasanya sama dah, cuma rawatan dia beza. Kalau barat rawatannya rawatan minda, dan kalau psikologi Islam dia rawat akal dan qalb. Jadi disesuaikan dengan kaedah rawatan Islam, kaedah rohani dan sebagainya kan. Tetapi kalau kita mengambil kerangka Islam sepenuhnya, mengambil kira bahawa jin boleh juga memasuki badan manusia, maka kita kena rawat akal seorang itu, qalb dia ya, hati dia, dan juga untuk mengeluarkan jin. Jadi seorang mempunyai penyakit yang sama, yang masalah keseluruhan mental yang sama, kita boleh rawat daripada ikut tiga cara, dan kita boleh ukur hasilnya. Dan apabila kita tengok yang hasil yang lebih bagus, maknanya diagnosisnya adalah lebih tepat dan rawatannya adalah lebih tepat ya. Okay.
Jadi ini satu macam mana kita nak tahu jin ada di dalam badan kita melalui simptom ya. Bagaimana saya katakan tadi bahawa apabila jin ada di dalam badan manusia, dia boleh membuat konflik di antara minda kan, antara minda jin dengan minda kita. Dan pakar-pakar posesi jin seperti Wahid Salambadi dan Allahyarham Datuk Dr. Harundin mempunyai simptom-simptom yang berbeza kan. So, kalau sini saya ada buat coding yang hitam ni dipersetujui oleh Wahid Salambadi, seorang pakar di Timur Tengah, dan juga oleh Allahyarham Dr. Harundin. Yang hijau ni simptom yang dipersetujui yang dikemukakan oleh Wahid Salambadi, dan yang biru simptom yang dikemukakan oleh Dr. Harundin, dan yang merah ni simptom tambahan yang kita dari pisang tambah kan, pakai simptom kesan pengaruh jin terhadap minda manusia. Apabila dikaji secara kuantitatif simptom-simptom tersebut daripada 36 simptom tadi, hanya 23 simptom sahaja yang signifikan. Ada yang lain tu tidak signifikan. Jadi kita dalam analisis itu terdapat 5 faktor kan, dia digrupkan sebagai 5 kan. Dalam analisis kuantitatif tu ada 5 tema ya. Satu pasal masalah mimpi kan, berbagai mimpi ngeri dan gangguan semasa tidur dan halusinasi, pemikiran yang tidak normal, mood yang rendah dan delusi akidah ya. Jadi kalau kita tengok dalam ni ada pertindihan ya, ada pertindihan di antara kecelaruan mental dan juga gangguan jin kan. Jadi kalau kita tengok dari aspek barat, sains barat, dia lebih kepada simptom-simptom gangguan mental Tetapi kalau kita tengok dari segi simptom gangguan jin itu ada yang lebih kan, delusi akidah dan mimpi ataupun gangguan semasa tidur sebagai simptom yang signifikan menunjukkan sama ada seorang itu mempunyai gangguan jin atau tidak kan. Jadi daripada kajian yang telah dibuat kan, kita boleh membina satu instrumen kan, satu skala kan, dan menggunakan ni setiap simptom ini mempunyai nilai dia kan. Jadi menggunakan value nilai skor dia, dan daripada itu kita boleh membina satu skala, dan Pisang telah membuat satu skala kan, dan kita telah validate kan, gunakan lebih daripada setahun terhadap ramai pesakit kita, dan menunjukkan dia is valid is a valid and good scale kan. Jadi skala itu menunjukkan okay, untuk mengukur keterukan kan, the severity of possession, dan ia juga untuk mengenal pasti sama seorang itu mempunyai masalah gangguan jin atau tidak kan. Jadi kalau jumlah atau value skor skala itu melebihi angkanya, maka kita katakan it's definite. Okay, don't waste your time. Cari pergi dapat rawatan untuk menyelesaikan masalah jin. Kerana itu that is the underlying factor. Kalau tidak tidak dirawat masalah jin tu, we will go into a vicious circle. Tak akan ke mana. Jadi fokus rawatan kita pergi balik fokus rawatan pada model tu kan. Jadi masalah rawatan untuk pemulihan minda supaya kita boleh berfungsi sepenuhnya dengan potensi yang sepenuhnya,
kita mesti menyelesaikan isu konflik antara psiki, antara jin dengan manusia dan sebagainya, dan menyelesaikan konflik intra psiki, masalah konflik dalaman pada pemikiran kita, dan juga kita perlu memperteguhkan minda seorang itu supaya esteem diri dia menjadi lebih kuat, ya. Okay. Jadi dalam itu kita ada pisang, kan? Kita ada rawatan yang dipanggil pisang terapi, ya. Pisang terapi mengambil 3 komponen, kan, untuk rawatan bagi possessive jin supaya minda seorang itu boleh berfungsi dengan lebih sempurna, ya. Dia mungkin satu ruqyah terapeutik, dipanggil itu bukan terapeutik. Ruqyah ni dia boleh sebagai juga diagnostik, kan. Secara ruqyah diagnosis, kita nak mengetahui sama ada orang itu mempunyai jin atau tidak. Bila baca ruqyah dia mungkin menjerit atau muntah sebagainya, itu diagnosis, kan. Tapi terapeutik kita baca sama tapi niat dia lain supaya jin menjadi lemah dan orang itu menjadi kuat, ya. Dan psikoterapi yang digunakan ialah psikoterapi existential Islam, ya, Islamic existential psychotherapy. Existential psychotherapy ini dia mengambil filosofi, ya, sebagai asas kepada psikoterapi. So dia agak longgar. Jadi kita gunakan falsafah kehidupan Islam, kan, sebagai asas kepada psikoterapi existential Islam. Dan matlamat kehidupan, maksud kehidupan, dan menentukan cara pemikiran, kan, yang salah, kan. Masalah menyelesaikan masalah intra psiki tadi. Okey, dan juga mengambil tasawuf, ya, sebagai aktualisasi potensi kerohanian untuk esteem diri, untuk peningkatan esteem diri, kan. Jadi dengan mendalami ilmu, kan banyak pertanyaan bila orang mempunyai gangguan jin, kata kenapa tak sembuh, what's the coping mechanism, is there hope dan sebagainya, kan. Semua ini jawapannya ada, kan. Cuma kita nak memperkuatkan seorang itu dengan keilmuan dia supaya dia memahami proses kesembuhan, kan, dapat membina harapan, kan, dan juga membina disiplin, kan, dengan pematuhan compliance dan konsistensi, kan, memberikan perasaan kesyukuran, kan, di dalam proses kesembuhan itu, ya. Jadi matlamatnya ialah untuk kesembuhan, kan, dan juga peningkatan esteem diri. Jadi mana rawatan tu bukan hanya merawatan untuk mengeluarkan jin, kan. Kalau keluarkan jin maknanya esteem diri orang tu tetap rendah. Tetapi dalam proses yang sama kita membina seorang itu supaya dalam masa yang sama dia esteem diri dia akan meningkat dan jin akan dilemahkan atau keluarkan. So it's all about balance of power, kan. So when the jin is stronger, then you function less. If the jin is weaker and you are stronger, then you get the kesembuhan yang cepat, kan. Jadi dalam pemantauan kesembuhan tu kita tengok kadar keterukan simptom, kadar kekerapan simptom, kan. Keterukan tu mana severity, kan. Kekerapan, kalau mimpi tiap hari mimpi nyeri, lepas tu seminggu sekali mimpi nyeri, sebulan sekali, lepas tu tak ada dan sebagainya, atau jumlah simptom tu akan berkurangan. Dan ini boleh dikaji menggunakan skala posisi jin yang telah dibina, kan, sebagai menentukan sama ada seorang itu mempunyai kesembuhan yang sustainable ataupun dia masih struggle, ya. Jadi saya rasa itu saja setakat ini. Kalau ada persoalan kita akan jawab kemudian, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hamidi dan satu pencerahan yang membuka ruang minda kita, ya, tentang perbezaan yang berlaku di antara pemikiran sains barat dan juga Islam. Dan minda dari definisi barat ni ialah satu yang intangible, tidak boleh disentuh, dan minda boleh mengakibatkan kecederaan mental. Di dalam kerangka sains barat ni, dia sumber ilmu ni adalah akal sebagai evidence, tapi Islam mempunyai sumber ilmu
akli dan nakli, iaitu ilmu wahyu yang merupakan evidence yang lebih jelas lagi. Sains barat ni dia bagikan tangible tu kepada soma dan tidak tangible tu iaitu saki minda. Tapi dalam kerangka Islam, yang tangible-nya sama tapi yang tidak tangible-nya adalah 3, iaitu roh yang mengatasi 5 alam, akal sumber intelek dan qalb sebagai fakulti kognitif, iaitu dan minda itu terletak di otak menurut Hippocrates, tetapi Aristotle kata itu terletak di jantung. Makanya dalam Islam pula akal tu terletak di qalb menurut Imam Al-Ghazali, dan qalb ialah pusat pemikiran dan kesihatan. Jadi dalam sains barat ni mereka tidak percaya wujudnya jin kerana tiada sumber akli, maka kecelakaan mental tu bukan disebabkan oleh jin, dan apa juga keadaan rawatan ialah di bahagian minda dan otak jika perlu. Tapi dalam Islam ditambah satu lagi elemen iaitu jin yang perlu dikeluarkan dahulu sebagai sebahagian dari rawatan. Kerana jin dia boleh memberi pengaruh kepada minda manusia. Ada perbezaannya dari sudut diagnosis barat iaitu dia rawat minda saja, dan diagnosis psikologi Islam pula merawat minda dan qalb, tetapi dalam kerangka Islam sendiri dia merawat minda, qalb dan juga mengeluarkan jin. Jadi di situlah perbezaan di antara barat, psikologi Islam dan dalam kerangka Islam. Okey, terdapat satu soalan sebelum kita menamatkan sesi webinar kita hari ini, yang daripada Radin Khairul Akmal untuk Dr. Wan. Soalannya, kalau kita orang Melayu tinggal di negara 4 musim, bagaimana dengan statement makanan yang terbaik adalah yang berada di sekeliling kita? Baik, terima kasih saudara Akmal. Saya kira Radin Akmal ni semacam kenal rasanya beliau ada di Turki. Sebenarnya ukuran makanan ini ialah bukan ukuran kita bawa makanan itu ke tempat kita, tapi ukurannya ialah kita berada di tempat itu. Jadi kalau contohnya, kalau kita berada di Turki contohnya, jadi makanan di Turki itu lebih baik untuk kita berbanding dengan makanan di tempat lain. So itu yang saya faham dalam catatan-catatan para ulama. Jadi bagi orang yang bermusafir, contohnya macam Cik Hamidi berada di UK, maka makanan yang halal dan thayyibah yang ada di sekitar UK itu adalah lebih baik untuk beliau. Sekali-sekala bolehlah kalau nak minta order serunding dan sebagainya, tapi makanan yang ada di situ sebenarnya lebih baik untuk kita. Kerana apa? Kerana the best makhluk ini ialah manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Satu bentuk keistimewaan manusia ialah manusia ini boleh berada dalam mana-mana keadaan sekalipun, daripada keadaan yang sangat sejuk kepada keadaan yang panas, daripada musim yang lembap kepada musim 4 musim. Jadi itu adalah antara keistimewaan manusia. Maksudnya ialah manusia boleh sesuai dengan apa sahaja keadaan cuaca dan keadaan hidup di muka bumi ini. Jadi makanan yang terbaik untuk manusia ialah makanan ketika dia berada di tempat itu. Wallahualam. Terima kasih Dr. Wan atas penjelasan pada soalan peserta tadi. Jadi saya sangkakan setakat ni tidak ada soalan-soalan lain daripada peserta. Jadi jika ada apa-apa lagi ke yang nak ditambah ke Prof Azizi, nak ada apa-apa kata-kata akhir Prof Azizi? Boleh. Itulah saya lihat Dr. Wan Nasruddin dah kongsikan kebiasaan dan yang telah dilakukan dalam masyarakat. Rupa-rupanya banyak yang kata mitos ataupun salah faham. Masyarakat kita ni kadang-kadang lebih banyak salah faham daripada yang faham yang betul. Dan sebenarnya juga kita pun banyak kena perlukan syarah-syarahan yang Ustaz Dr. Wan Nasruddin banyak kitab-kitab yang daripada so itu banyak lagi bahasa sebenarnya. Dan kita juga tidak kurang dalam perubatan Melayu ni, rupanya pondok-pondok lama, sistem-sistem untuk ayah nenek kita dulu pun mereka ni punya khazanah yang besar, terutama dalam perubatan Islam juga. Dia sebenarnya dia gabung jalin, mana apa saja makanan, apa saja dia punya kehidupan seharian tu, duduk dekat sawah padi, kat bendang, dia dah ada dia punya
treatment dan rawatan yang mengikut alam. Dan hutan-hutan kita dulu kan, kita lihat tok nenek kita dulu dia cukup mahir dalam masuk hutan. Masuk hutan tu maknanya bukan pergi tebang balak, dia mencari pokok-pokok. Dia pula ada satu GPS, iaitu nak masuk tu ada dia punya petua, ada GPS pula yang mandu dia. Jadi itu merupakan satu amalan petua yang sudah hilang sebenarnya. Tapi sini ada beberapa kumpulan yang bagus menterjemah kembali kitab-kitab lama kepada kitab-kitab Melayu moden. Dan usaha-usaha macam inilah yang patut kita garap. Dan terutamanya kita lihat dia susuk tubuh Rasulullah SAW dulu tu banyak sebenarnya yang kita ambil cara superficial. Macam tuan kata adalah bersodak tu semua dia ambil secara superficial. Dia ambil sebagai makanan, sebenarnya dia sebagai ubat. Dan ubat tu memerlukan dos, memerlukan prescription, memerlukan penelitian dan juga pengkajian. Dan hari ni kita dapat para penonton, saya rasa cukup bagus apa yang Cik Amidi daripada Pisang berkongsi tadi, betapa tentang alam roh, alam jin sendiri tu. Dan memang jin pun berada di bumi sama kita juga kan. Wa ma khalaqtul jin dulu baru wal insan liya'budun. Dijadikan jin dan manusia. Maksud jin jadi dulu. Dan yalah, mereka adalah makhluk Allah yang seringkali boleh mengganggu kita juga. Tapi janganlah pula kita dilemahkan. Kita sebenarnya semula-mula kejadian adalah manusia, bukan jin. Dan jangan kita rasa kita rendah dan kita lemah kerana dia. Tapi jangan kita lupa juga memang mereka boleh melemahkan kita. Jadi rupa-rupanya ada kajian dan ada cara nak diagnose, dan ada cara yang boleh kita kaji. Kita tahu memang ada punca-punca daripada jin yang mengganggu dan yang menyebabkan jadi masalah mental, masalah psikiatrik dan sebagainya. Dan kini saya rasa pihak Dr. Azian, Cik Amindi dan Agak Irfan banyak kajian dan juga banyak cara untuk mendiagnose. Saya rasa ini satu perkembangan cukup baik dan kita boleh menyuburkan, boleh banyak lagi kefahaman-kefahaman dan juga penelitian tentang perubatan komplementari, terutama dalam perubatan Islam. Saya ucap terima kasih sekali lagi lah pada Dr. Azian, Cik Amidi, dan Dr. akan sudi bersama dengan platform PIKOM pada petang ni lah. Terima kasih Prof atas perkongsian tadi, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada peserta daripada Belanda, Ustaz Isham. Ada kata-kata akhir ke Dr. Wan? Baik, terima kasih Dr. Azian. Saya nak sebut ringkas saja, iaitu sebagaimana kita tahu manusia ini terdiri daripada fizikal dan spiritual, maka begitu juga makanan. Walaupun makanan itu nampak zahir, tetapi ia sebenarnya baik untuk fizikal dan spiritual. Jadi kita jangan bayangkan contohnya kurma hanya untuk fizikal, madu hanya untuk fizikal. Tidak. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala buat manusia ini tidak daripada dua bahagian itu, maka begitulah juga setiap makanan ini mempunyai kebaikan untuk kedua-dua side itu. Dan ini memang banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Terima kasih Dr. Azian, terima kasih Prof Wan di atas persediaan jemput, dan juga sparring partner Cik Amidi dari UK. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Silakan Dr. Azian. Hello. Kita butuhkan aja putus. Hello. Hello, Cik Amiti, boleh dengar ke? Cik Amiti boleh dengar ke? Boleh dengar, okey. Ada gangguan sikit kan. Tak clear. Okey. Okey. Baik, sebagaimana yang Prof Wan beritahu tadi tentang hadis bahawa setiap penyakit tu ada ubatnya kan. Jadi kalau kita tengok dalam pada zaman kegemilangan Islam kan, mereka juga berkembang disebabkan hadis ini. Maknanya bila kata hadis Nabi kata setiap penyakit tu ada ubatnya. Tetapi mereka bila tengok banyak penyakit yang tak ada ubat, yang tak sembuh, masih tak sembuh. Maknanya di manakah letaknya ubat tu? Mungkinkah ia ada di negara lain kan dan sebagainya. Dan dari situ timbul translation movement kan, translation movement yang
translate kitab-kitab daripada Farsi, daripada Hindi ke Arab, daripada Cina ke Arab, Greek ke Arab sebagainya, untuk mencari kan sama ada tamadun-tamadun yang selain daripada tamadun Islam mempunyai jawapan kepada penyakit, kesembuhan penyakit. Jadi hasil daripada translation movement itu ialah umat Islam ketika itu mendapat banyak ilmu daripada tamadun lain, dan dengan mempunyai ilmu yang banyak itu mereka berkembang kan, menjadi the best people of the globe at that time kan. Jadi ilmu pasal perubatan ini sangat luas. Banyak perkara yang kita tidak tahu. Jangan kita fikirkan apa yang telah ada sekarang ni di barat mencukupi, sebab banyak lagi persoalan, banyak lagi ilmu yang kita tidak dapat, yang kita tidak ketahui, dan kita kena terus membuat kajian supaya kita dapat mencari kan penyelesaian pada pelbagai jenis penyakit, sama ada penyakit fizikal atau penyakit mental. Dan yalah, itu saya kata semua berpusat pada ilmu. Kita kena be open minded, try to learn from other people, and also try to research on new things as well. Terima kasih Cik Adi, dan terima kasih kepada semua peserta webinar pada hari ini kerana sudi mendengar. Semoga ilmu yang disampaikan pada ini dapat memberikan manfaat kepada penceramah dan juga pada pendengar dunia dan akhirat. Semoga ia memberikan impak yang besar dalam perubatan komplementari Islam dan kebaikan untuk ummah khususnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua panel kita pada hari ini, itu Profesor Dr. Wan Azizi, Dr. Wan Nasruddin dan juga Encik Hamidi, dan harap kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.